Okey, sekarang mula sudah. Okay, so first thing yang kita kena buat adalah kita biar bekas ni. Kepala dia itu bekas tu kita kena buatkan 2 lubang lah. Buat satu besar, satu kecil. Okay, cara dia macam nak buat, banyak cara lah. You boleh pakai screwdriver untuk cucuk dia, buatkan lubang begini. Yang penting satu besar, tengah-tengah, satu lagi kecil yang di sebelah lah. Gitu. Okay, cucuklah 2 lubang. Okay, kalau you nak cepat, yang hujung screwdriver itu kita boleh panaskan dulu. Kita boleh pakai api, panaskan dulu, baru kita tembuskanlah kita punya kepala itu bekas tu, penutup tu. So dia plastik kan. Kita pakai ini screwdriver ke, kita cucuklah supaya dia tembus. Yang penting kita buatkan dua lubang, satu yang besar untuk hose, satu yang kecil untuk wire. Gitu. Satu besar di tengah-tengah, satu yang kecil untuk hose lah. Begitu. Okay, so siapa yang mau buat tu boleh buat lah. Cuba pakai screwdriver, cucuk je lah. Macam simpan di atas tu. Lepas tu cucuk je lah. Cucuk. Buatkan dia 2 lubang lah. Tapi pastikan satu besar, satu kecil. Yang besar tu mesti boleh lalu itu hose lah. Yang penting tu hose boleh lalu. Jadi maksudnya okey lah itu lubang tu. Okay, macam beginilah saya masukkan lah. Hose dia saya masukkan. Begitu. Nampak? Hose tu untuk lubang yang besar tu. Begitu. Okay. Lepas tu, tengok kita punya motor pump tu, kan ada wire. Wire pula kita masukkan melalui itu lubang yang kecil pula. Kita tembuskan dia lah supaya dia lalu. Ini hati-hati sikit lah, supaya boleh tembus semua lah. Begini. Okay, masukkan. So, lubang yang besar tu untuk kita punya hose. Okay, lubang yang kecil itu untuk kita punya wire. Untuk kita punya wire. Jadi kita punya pump tu di bawah lah. Sebab kenapa di bawah, nanti masa kita pasang tu, jadi itu motor tu di dalam bekas. Di dalam bekas. Hose dan juga wire itu di atas lah, di luar. Gitu. Itu motor, itu pump. Itu pump tu di dalam lah, di dalam bekas. Gitu. Okay. So, buatkan 2 lubang, lepas tu tembuskan hose dan juga tembuskan kita punya wire. Begitu. Tembuskan kita punya wire. Okay. Lepas tembus, kita biarkan dulu. Okay. Kalau siapa yang nak buat tu, boleh buat sekarang lah. Cubalah. Temukan lubang tu. Kalau nak cepat, pakai apa itu? Lighter ke apakah, panaskan yang hujung ini. Tapi kena hati-hati ya. Okay, panaskan dulu, baru cucuk itu penutup lah supaya dia boleh tembus. Sebab kita punya penutup tu plastik kan. Boleh tembus tu. Boleh tembus. Gitu. Okay, tengok apa yang boleh pakai di rumah lah. Yang boleh tembuskan buat lubang lah. Pakai drill, kalau ada drill lagi bagus lah. Kalau ada drill lah. Kalau tidak, panaskan yang hujung, cucuk pun boleh. Tidak masalah. Ataupun siapa ada macam patri di rumah pun boleh je, patri tu untuk tembuskan. Mana lah tahu kan, ada orang di rumah ada patri macam begini kan, tapi patri saya macam tak bagus lah. Jadi patri tu kita boleh pakai untuk cucuk lah. Kalau dia panas sudah, kita boleh juga pakai untuk cucuk, buatkan lubang pun boleh juga. Soal dia panas kan. Ini kalau ada lah. Kalau patri dia ada itu, kita kena pakai screwdriver. Okay, tapi kita boleh panaskan hujung dia, baru kita cucuk. Gitu. Yang penting buat 2 lubang. Satu yang besar, satu yang kecil. Besar untuk hose, kecil untuk kita punya wire lah. Gitu. Okay. Boleh lah. Kalau ada soalan, tanya je tau. Tanya di chat ke. Tanya di chat. Okay. Kalau ada yang tak faham tu, tanya je. Okay. Sebab nanti you kena buat tau. Kalau you tak tanya, nanti tak tahu buat macam mana pula kan. Gitu. Okay. Ini lepas kita tembuskan hose dan juga wire itu, kita simpan dulu di tepi. Simpan dulu di tepi. Sekarang kita nak tengok kita punya breadboard ni. Breadboard ni, lepas tu macam nak pasang. Okay. Kalau kita pasang, kita kena ikut kita punya inilah diagram litar elektronik ni. Okay.
kalau siapa yang dapat bekas tuh kan, dalam tuh ada kertas tau. Kertas tuh ada juga litar ini. Nah, jadi kita akan ikut litar ini untuk pasang kita punya project inilah. Oke, so kita tengok kita punya litar elektroniknya. Oke, di sini sebenarnya dia senang, dia nak baca tau. Di sini ada yang penting kita nak tengok kan, sini ada 3 baris. Oke, sini ada 3 baris. Oke, baris pertama sini. Baris kedua, baris ketiga. So di situ ada 3 barisan. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Gitu. So ingat ini yang paling penting. Ada 3 baris. So nanti kita punya breadboard tu, breadboard tu pun sama. Kita pakai 3 baris saja. So kita pilihlah ini 1, 2, 3. Begitu. Yang penting pilih 3 baris sahaja. Okey. Pilih 3 baris saja. Memang banyak baris kan? Kita tak pakai semua tau. Kita pakai 3 je. So kita pakai 3 baris sahaja. So kita pakai 3 baris sahaja. Kita pakai 3 baris sahaja. 3 baris saja. Okey. Yang lain tu biarkan je. Okey, kita pilih je. You pilih yang, kalau you nak buat di tengah-tengah pun boleh. You buat di hujung, di sini 3 pun boleh. Di sini hujung 3 pun boleh. Sama je. Okey, kalau you nak cantik buatlah di tengah-tengah. Sini buat 3 baris. Pilih 3 baris je. Okey. 1, 2, 3. Itu yang paling penting. 1, 2, 3. Begitu. Okey, di sini ada parit kan? Parit itu maksudnya di tengah-tengah lah ini. Di tengah-tengah. Gitu. Okey, itu cara dia kita tengok kita berlitar berbanding dengan kita buat inilah. Okey, yang penting 3 baris, sini pilihlah 1, 2, 3. Kalau itu breadboard boleh you tulis 1, 2, 3 lagi bagus lah. Tapi kalau boleh lah, you kena tulis lah 1, 2, 3 gitu. Macam beginilah contoh. Gitu. Pun boleh. Supaya senang sikit kita refer lah. Jadi sama loh. Begini, 1, 2, dan 3. Ada 3 baris ya kita pakai. Okey. So macam mana pasang kita ikut je. Kita ikut je. Tengok. Sini ada apa ni? Kita tengok yang sebelah sini. Ini apa? Ini adalah kita punya transistor lah. So transistor ada 3 kaki kan. So pasanglah di 1, 2, 3. Begitu. Nanti sensor di sebelah kiri kan. Ini pun ada 3 kaki. 3 kaki itu pasanglah. VCC pasang nombor 1, ground pasang nombor 2, yang output tu pasang pergi nombor 3. Gitu. Jadi yang penting ingat dia biar nombor baris sahaja. Itu yang kita kena ingat. 1, 2, dan 3. Gitu. Okey. Jadi ikut di sini je lah. Okey. So yang penting boleh banding nombor tu. 3 baris sahaja, itu yang paling penting. Okey. So saya akan mula pasang. Saya pasang mana dulu? Sebenarnya mana-mana pun boleh. Nak pasang sensor dulu pun boleh. Transistor pun boleh. Perintang pun boleh. Pump pun boleh. USB cable dulu pun boleh. Okey. Jadi mana-mana aja. Kalau untuk saya pasang yang ini dululah. Pasang itu pump dulu. Pump tu ingatlah di sini ada 2 tau. Satu wire merah positif. Satu wire hitam kan. Hitam tu negatif. Tengok dia pasang di baris keberapa. Tengok pump ini, tengok dia pasang pergi nombor 2. So maksud dia wire untuk pump ini kita pasang ke baris yang kedua. Okey. So kita punya wire pump tadi yang ini kan, pump. Ini wire dia. Hujung dia ada 2 kan. Satu merah, satu yang warna hitam. Ada 2 kan. So kita kena ikut kita punya diagram tu. Okey. So merah kita pasang di sebelah kanan. Hitam tu kita pasang di sebelah kiri. Gitu. Tapi pasang pergi yang nombor 2 lah. Baris yang kedua. Gitu. Merah di sebelah kanan, hitam tu di sebelah kiri. Begitu. Okey. Lepas tu kita pasang je. Okey. Tapi inilah masalah dia sekarang ni. Sebab dia punya hujung wire ni dia sangat halus kan. Halus. So kalau you nampak dia halus tu, you boleh gulungkan dia. Pakai jari dia lah, you gulung sikit supaya dia keras. Okey. Lepas tu baru cucuk masuk dalam itu baris kedua lah. Baris kedua tu you pasang mana-mana lubang boleh. Yang penting baris kedua. Okey. Yang penting baris kedua. Okey, masa kita masukkan tu, saya akan pakai
jangka lukis untuk tolong cucuk masuklah, untuk cucuk masukkan itu wire lah seperti halus. So kita memang perlukan ini kita cucuk masuk dulu. Okay, lepas tu kita pakai itu jangka lukis untuk cucuk dia masuk dalam lah. So kena tolak kuat sikit lah di dalam lah supaya itu wire itu dia terklip di bawah lah. Kalau tidak nanti dia senang cabut kan, jadi tak menyala lah nanti. Yang penting kita cucuk masuk dalam je. Ini yang makan masa sikit tau. So sini kena sabar. Cucuk je lah, masukkan je. Okay? Kalau saya tolak je tu wire masuk dalam je. Saya cucuk dia masuk dalam je. Yang penting dia fit lah pergi dalam, lepas tu dia tak tercabut lah. Itu je paling penting lah. Itu je paling penting. Okay, pasang merah. Lepas merah kita pasang yang warna hitam pula. Okay, lepas saya pasang warna merah, saya pasang pula yang hitam. Hitam sini tengok dia bahagian kiri tapi baris kedua juga. So pastikan dia pada baris yang sama lah. Pakai jarum pun boleh, yes betul. Kalau tiada jangka lukis pakai jarum pun boleh juga. Tapi yang penting kita tolak masuk tu kita kena tak apalah, jangan takut dia sakit. Tolak dia masuk. Tolak dia masuk. Sebab yang penting dia boleh masuk dan fit lah di dalam lah. Sebab kalau kita tak tolak nanti dia tak tersambung, terklip di bawah. Jadi itu wire itu dia tak bersambung lah itu arus tu nanti dia tak boleh berjalan itu arus tu. So kita kena masukkan lagi yang warna hitam. Pastikan baris yang sama tapi sekarang dia di bahagian kiri ya. Pastikan pada baris yang sama tau. Jangan salah masuk baris. Baris tu kena betul. Baris tu kena betul. Kalau saya memang main kasar je. Saya cucuk dia masuk dalam tu. Kuat sikit pun tak apa. Yang penting dia masuklah. Daripada dia tercabut nanti sakit lagi hati saya. Cucuklah. Sebab dia halus, jadi memang kena pakai jarum ke tolak sikit lah pergi dalam. Begitu. Supaya dia tak tercabut. Macam beginilah. Macam begini. Dia pastikan baris yang sama tau. Baris kedua. Merah di sebelah kanan, lepas hitam di sebelah kiri. Begitu. Cucuk kuat-kuat je. Jangan takut dia sakit. Enggak juga sakit tu. Begitu. Okay. Sekarang sudah saya pasang yang pam sudah selesai. Ini pam sudah saya pasang. Sekarang kita pasang benda lain lah. Saya nak pasang perintang lah. Tengok perintang. Ini perintang Perintang. Perintang tu di baris mana? Kalau kita tengok di sini, perintang tu ada di baris ketiga. So kita pasang je lah itu perintang tu di baris ketiga. So kita kena pasangkan dia, sambungkan kiri ke kanan tau. Sambungkan kiri ke kanan melalui itu parit di tengah-tengah. Dia pasang je kiri ke kanan. Pakai perintang. Perintang mana? Perintang tu yang kecil tu, yang ini. Yang ini. Ini perintang kita. Nampak tak? Ini perintang. Okay. So perintang ni dia ada kutub tau. So kita boleh pasang, di terbalik pasang pun boleh. Dia bukan ada ikut kutub tu kalau perintang. Okay. So macam mana kita buat, kita boleh bengkokkan hujung dia. Macam begini. Okay. Sebelah sana pun sama, kita bengkokkan. Okay. Lepas tu kita cucuk masuk je. Tapi pastikan ini nak masuk pergi baris ke berapa? Ini masuk ke baris ketiga. Baris ketiga. So kita pasanglah di baris ketiga, cucuk masuk je. Baris ketiga yang penting boleh masuk lah. Mana-mana lubang boleh, tapi yang penting baris ketiga, cucuk masuk je. Cucuk. Kalau dia tak boleh masuk tu, cucuk dia kuat sikit supaya dia terklip di bawah lah. Masukkan je. Kadang-kadang kalau you rasa itu itu kaki perintang tu macam terlalu panjang, sebenarnya boleh potong je. Boleh potong. Tapi yang penting tu dia boleh masuk dah, boleh cucuk di dalam. Cikgu Chia. Yes. Dia kena sebaris dengan warna merah dengan hitam ke atau boleh mana-mana lubang saja cucuk? Boleh mana-mana lubang, tapi yang penting dia baris ketiga, itu je paling penting. Okey, mana-mana lubang pun boleh Boleh. Yang penting dia baris ketiga. Okey. Baris ketiga.
Sebab baris kedua dan baris ketiga tu dia tak bersambung. Dia tak bersambung. So dia bersambung dia secara melintang je. Yang menegak tu dia tak bersambung. So tak kisah. So kita masukkan pergi baris ketiga. Baris ketiga. Masukkanlah pergi baris ketiga. Masukkanlah. Gitu. Okey. Jadi perintang pun siap sudah. Perintang pun sudah saya pasang. Itu motor, itu pump sudah saya pasang. Itu perintang pun sudah saya pasang. Nah, sekarang saya boleh pasang yang ini pula. Nah, ini adalah saya punya transistor lah. Transistor. Okey, transistor ini so begini ya. Hitam begini kan. Hitam. Tengok nanti ada dua muka kan. So yang hitam tu begini. Okey, baru kita cucuk lah. Hitam, cucuk begini ya. Nah, tengok kaki dia 1, 2, 3 kan. Memang ngam lah 3 kaki tu. So masukkan pergi 1, 2, 3 lah. Masukkan 1, 2, 3. Yang penting baris yang betul lah. Baris 1, 2 dan 3 macam begini. Nampak tak? Baris 1, 2 dan 3. Baris 1, 2 dan 3 macam begini. Macam begini ya. Baris tu kena betul lah. Baris tu kena betul. Okay. Saya rasa cucuk itu transistor tu tidak masalah, senang je nak masukkan tu transistor. Perintang sudah, itu pump pun sudah. Sekarang ini di sini tengok yang baris pertama itu dia bersambung tau di sini. So dari tengah-tengah tu ada parit kan. Tapi sekarang kita kena sambungkan dari kiri ke kanan lah. So kalau kita nak pasang, kita nak sambungkan tu dari kiri ke kanan, kita pakai ini. Kita pakai yang wire kecil ini untuk sambungkan yang kiri ke kanan. So ini pasang di baris pertama, baris pertama. So yang penting satu kaki di kiri, satu di kiri, satu di kanan lah. Satu di kiri. Tak kisah lubang mana-mana Tak kisah. Yang penting dia baris pertama je. Yang penting baris dia sama Ya, baris tu paling penting. Baris pertama. Lubang mana-mana pun boleh ya. Yang penting baris pertama. Gitu. Begini ya. Yang penting baris pertama. Baris nombor 1 lah. Baris nombor 1. Gitu. Okay. Ini memang tak susah mau pasang lah. Cuma yang paling susah tu itu adalah wire yang hitam merah tu. Yang terlampau halus tu. Yang tadi Puan Lim cakap dia sakit kepala tu. Inilah ini. Yang ini, yang ujung ni kalau dia terlampau kecil tu macam dia susah sikit nak cucuk masukkan. Jadi kita kena pakai jarum kuas sikit lah, tolak lah. Kalau ada orang di rumah ada bateri bagus. Di bateri tu kita boleh simpan bateri sikit di ujung wire itu supaya dia jadi keras lah. Dia keras baru kita masukkan dalam breadboard pun boleh. Kalau tidak pun kita gulung-gulungkan je lah yang ujung dia baru masukkan pun boleh juga. Okay. Sekarang wire di tengah-tengah pun sudah sambung. Sekarang tinggal 2 benda lagi belum kita pasang ni. Satu adalah sensor, satu adalah kita punya USB cable. Tinggal 2 benda je. Lepas tu kita buat projek ni boleh pakai sudah. Harap-harap lah, jangan ada yang fail lah. Harap-harap boleh lah. Begitu. Okay. Sekarang kita boleh pasang kita punya sensor. Sensor tu di sini kena tengok kaki dia. VCC ground dengan output. VCC tu maksudnya positif tu kena pasang ke nombor 1, baris nombor 1. Ground masuk pergi nombor 2. Output tu kita pergi nombor 3 lah. Output kita pergi nombor 3. Begitu. Okay. So kita tengok kita punya sensor tu. Sensor di sini kan. Dia ada 3 kaki kan. 3 kaki tu ada nama tau. Ada VCC, ada ground, ada output. Itu yang kita jangan salah pasang tu. So VCC pasang ke nombor 1, ground pasang ke nombor 2, yang out tu pasang ke nombor 3, baris ketiga. Gitu. Dia pasang, tak nampak pula. Begitu. Okay. Cuma kalau itu sensor tu kita tak terus cucuk tau. Sebenarnya boleh je cucuk terus pergi situ kan, boleh je.
Cuma itu sensor kita nak simpan di tempat yang senang sikit kita punya tangan untuk sentuhkan. So, kalau kita nak pasang pergi tempat yang jauh, kita pasang ini. Kita pakai ini jumper wire. Kita pakai ini jumper wire lah. Okay, so yang hujung tu saya pasang dulu. Cikgu ada bagi, yang cikgu kirim pergi rumah tu memang ngam-ngam 3 tau. Jadi 3 tu warna yang berbeza-beza. So kita kena ingat lah. Macam saya punya tu warna purple tu saya pasang pergi VCC, warna kelabu tu saya pasang pergi ground, lepas tu warna putih saya pasang pergi output. Itu pilih sendirilah mana satu you nak pasang, boleh je. Tapi you kena ingat je lah mana satu VCC tu ingat mesti pasang pergi nombor 1, ground nombor 2, output nombor 3, begitu, out tu nombor 3. So kita pasang dulu lah, pasang dulu yang ini, pasang dulu yang ini. Pasang dulu, ini masukkan je. Pasang. Yang penting warna tu ingat je. Yang kedua tu saya pakai kelabu. So macam-macam kan warna you dapatkan, ada yang dapat oranye, merah, berwarna-warni lah, ada purple. So pasang gitu. Jadi di sini begini ya, pasang je. Jadi yang hujung tu, yang tajam tu yang kita pasang pergi kita punya breadboard lah. Ini senang je nak pasang, kita cucuk je, dia akan masuk lah. Dia cucuk, dia akan masuk sudah itu. Gitu. Okay, tapi ingatlah yang VCC kita pasang pergi nombor 1. Kita kena ingatlah ikut tipe warna lah. So saya punya ni warna purple ni VCC. So warna purple saya masuk, saya cucuk pergi nombor 1. Saya buat warna purple, saya cucuk pergi nombor 1 lah. Nombor 1. Gitu. Cucuk je. Lepas tu saya punya warna grey di nombor 2. Saya pasang pergi nombor 2 lah. Pastikan nombor tu jangan salah je. Last sekali yang nombor 3 tu adalah saya punya out lah. Gitu. Cucuk di dalam. Gitu. Ini senang dia nak cucuk sebab dia memang cucuk je, dia tak apa-apa. Sebab ini jauh kan, wire ni jauh. Jadi ini sensor nanti saya boleh pasang di tempat lain lah untuk saya kesan lah. Kesan mana itu, tangan di mana, begitu. Baru itu motor tu bergerak lah, berjalan lah. Gitu. Okay. Tengok kita punya diagram tu semua sudah pasang ni. Tinggal satu last yang belum pasang adalah kita punya USB cable. USB cable yang belum kita pasang. USB cable. USB cable sama je ada positif atau negatif. So jangan salah. Positif tu warna merah, pasang pergi nombor 1. Yang negatif tu warna hitam kan, kena pasang pergi baris yang kedua. Gitu. So kena ingat nombor lah. Nombor tu jangan salah. Positif nombor 1, negatif tu nombor 2. Okay. So USB cable inilah. So saya memang potong dari saya punya mouse. Yang tak pakai mouse yang rosak lah. Saya pakai mouse yang rosak tu, saya potong. Dalam tu memang ada 4 wire tu. Ada warna merah, hitam, ada 2 lagi, satu lagi warna hijau, satu lagi warna putih lah. Gitu. Tapi Cikgu tu, Tia, yes. memang color merah dengan hitam ni mana-mana sama Merah dan hitam lah. Yang penting warna merah dan hitam tu itu untuk kita punya power. Sebab kalau hijau dan putih tu kan, hijau dan putih tu dia untuk data transfer. So tak, maksud saya memang dalam kabel tu memang akan ada Yes. merah dan betul, hitam. merah hitam dan juga hitam putih. Jadi memang, maknanya confirm yang merah tu betul. positif, yang hitam tu negatif. Yes, Dia betul. tak akan tertukar lah. Yes, betul. Tak, saya bimbang mana tahu dalam wire ada terbalik. warna oranye ke, ada warna coklat ke. Jadi dah tak tahu mana positif, mana negatif. Tapi biasanya dalam USB tu memang standard dia dalam tu ada 4 warna lah. Hitam, merah, hijau dan putih. So kita ambil yang hitam dan putih je. Gitu, hitam dan putih. Hitam dan putih pula, hitam dan merah. Maknanya hitam dan merah tu confirm ada mana-mana. Yes, betul. Jadi senanglah tahu yang merah tu positif, yang hitam tu negatif. Yes, betul. Okay, supaya budak-budak pun tahu nanti.
Yang lain tu potong je lah, tak pakai itu. Yang hijau dan putih tak mau. Kita ambil ini 2 je. Ambil 2 je. Okey. Okey, jadi kita ikutlah. Yang itu merah itu pasang pergi nombor 1, baris nombor 1. Yang hitam tu kita pasang pergi nombor 2, baris kedua. So kita pasang di bagian kiri lah. Bagian kiri, kalau saya punya tu bagian kiri tinggal di hujung lagi lah, boleh saya pasang. Saya pasanglah di sini. Okey. Ini yang bagian leceh sikit. So kita kena pakai itu jangka lukis untuk cucuk lah, sebab dia punya wire tu memang halus lah, memang halus, tapi kita kena buat juga. Dari hujung tu kalau dia tak keras tu kita boleh gulung sikit, supaya dia keras. Yang hitam pun inilah. Bagian inilah yang memang test kita berkesabaran sikit. Sebab dia terlampau halus, dia memang ada susah sikit lah. Tak apa, boleh juga itu, boleh. Gitu. Okay. Syah, Yes. saya paling benci bahagian ini ya. Saya sudah buat 5 kali ya, asyik putus. Tapi saya rasa patri pun susah kalau saya try patri. Patri okey, keras. Tapi masalahnya saya tak pandai, so kena ada skill kan. Jadi macam susah nak buat patri itu. Nak potong, nak masuk itu yang susah. Ayo. Jadi di situ yang kena kuat sabar sikit yang bagian sini. Menguji kesabaran saya. Memang kuat menguji kesabaran sikit lah. So kena cucuk masuklah. Jadi pakai itu jangka lukis cucuk dah masuk dalam je. Kuat-kuat pun tak apa. Yang penting dia terklip di bawah lah. Dia terklip di bawah. Daripada dia tercabut nanti tak berfungsi kita punya projek tu. Okay, merah tu baris pertama. Lepas tu hitam tu baris yang kedua lah. Baris kedua. Cucuk kuat-kuat je. Saya memang cucuk je. Satu kali tu plastik pun saya cucuk masuk dalam supaya dia tak terkeluar. Lepas tu baru masukkan yang warna hitam lah. Hitam tu dia di baris yang kedua. Baris kedua. So bagian sini memang kena sabar. Tapi memang cucuk kuat-kuat je. Kalau saya memang cucuk kuat-kuat je. So di bawah tu kan dia macam clip. Dia clip kita punya wire itu. Kalau dia terklip sudah itu, maksudnya okey lah. Tapi jangan pula terlampau kuat sampai itu putus pula itu kabel. Begitulah. Saya punya tu beginilah. Hitam di nombor 1, yang merah di baris nombor 2 lah. Begitu. Ini saya punya lah. Okay, tapi kita kena pastikan dia pasang dengan betul lah. Pasang dengan betul. So takut ada yang longgar kan. Kalau dia longgar memang itu itu sensor tu memang tidak akan menyala lah. Gitu. So kita kena semua pastikan dia cucuk dengan betul. Tapi yang untuk ini paling susah tu memang bahagian itulah, bahagian wire. Bahagian wire yang hitam dan merah itu. Itu je yang memang susah sikit lah. Pastikan dia termasuklah yang hitam dengan merah itu. Lepas tu jangan terbaliklah. Merah itu baris pertama, yang hitam tu adalah baris yang kedua. Gitu. Okey. Gitu. So yang lain tu kena cek lah. Pastikan dia cucuk dengan betul lah. Cucuk dengan betul. Yang penting baris dia. Baris tu jangan salah lah. Baris 1, baris 2 dan baris ketiga. So memang ini TP litar tu pun memang dia ada 3 baris sahaja. 3 baris sahaja. Tapi yang bagian itu yang hitam merah itu memang kena sabar dulu lah, kena try and error, cuba cucukkan lagi sampai dia termasuk lah.
takut dia tak terklip je. Kalau dia tak terklip, jadi memang dia tak akan menyala lah. Di situ yang kita kena pastikan dia pasang dengan bagus. Jadi yang saya risau tu memang bahagian ini je. Yang bahagian wire tu. Kalau wire tu dah sambung dengan bagus, memang dia tidak akan menyala. Cikgu Tia, Yes. barang-barang ni beli siap ke ataupun di apa orang kata? Apa itu? Dia Barang-barang ni beli dah siap satu paket ke ataupun Cikgu Tia yang asing-asing kan? oh, saya asing-asing beli. Saya try imbas yang dalam kertas ni. Rupanya saya tengok meja sama pula. Saya kata apa tu, ni Cikgu Tia yang buat Mana? Yang apa itu? Yang mana? Yang dalam kertas tu, ada kertas dalam paket tu. Itu pun saya buat. Itu pun saya memang buat untuk memang lengkapkan lah supaya senang sikit lah. Okey. Tapi itulah saya sekarang yang masalah ni yang apa itu? Yang wire ni. Yang USB kabel punya hitam putih, hitam merah ni. Kalau sambung dengan bagus baru dia ada lampu lah. Baru dia ada lampu. Okey. Sekarang sudah pasang semua kan? So kita boleh itu pump tu kita masukkan dalam botol, dalam mikro bekas tu. Gitu. Okey, lepas tu yang kita adjust sikit lah. Itu hose tu biarlah dia di depan sikit. Gitu. Lepas tu ini breadboard tu simpan di atas itu bekas. Dan juga sensor tu saya akan pasang di depan lah. Pasang di depan. Sekejap. Pasang di depan ini. Gitu. Di depan hose lah. Supaya kalau saya pakai tangan dekat tu nanti itu air keluar ngam-ngam dia kena di depan lah. Gitu. Okey, kena di depan. Okey, sekarang saya sudah pasangkan saya punya power bank. Jadi dia menyala lah satu lampu. Ada nampak kan satu lampu menyala tu? So kalau saya pakai tangan dekat, dia akan jadi dua lampu menyala. Kalau dua lampu menyala, jadi itu pump tu akan berjalan. Boleh you dengar dia berpusing lah. Dekat dia begitu. Gitu. So maksudnya kalau begini berjaya lah. Gitu. Ini saya belum isi air lagi lah. Jadi nanti lepas isi air baru kita dapat itu air akan keluar lah. Sebab itu motor di dalam kan, itu pump di dalam. Pump tu di dalam dia akan berpusing, nanti itu air akan keluar lah. Tengok. Begitu. Sensor itu satu lampu je. Tapi kalau ada benda di depan dia, dua lampu pula akan menyala. Begitu. Dekat. Begitulah. So inilah cara dia lah. Jadi yang hujung ni kalau kita tak nak pakai power bank, kita pakai yang ini pun boleh je. Lepas tu yang kepala ini pasanglah di rumah punya plug mana-mana. Lepas tu akan menyala juga ada lampu tu. Gitu. So ini pun sama lah. Saya pakai yang power bank. Dia pun boleh juga. Dia satu lampu. Kalau saya tekat, dua lampu. Jadi itu pump berjalan. Begitulah. So kira berjaya jugalah, berfungsi juga, berjalan juga. So student boleh ikut buat je. Tak susah nak buat. Yang susah tu cuma yang bahagian wire-wire tu, masa kita masukkan tu, pakailah itu jangka lukis lah. Tapi kalau saya memang saya kuat-kuat je, saya cucuk je kuat-kuat supaya dia masuk dalam. Tapi jangan itu kabel putus lah. Saya akan cucuk supaya dia terklip itu wire di bahagian bawah. Gitu. So lepas tu tekat, berjalan. Gitu. Ada bunyi, dia bergerak lah itu motor, itu pump tu. Begitu. Okey. Sekarang saya cuba pergi isi air dulu dalam itu botol. Nanti kita tengoklah itu air keluar ke tidak. Begitu. Saya pergi isi air dulu.
Okey, pelajar sementara cikgu isi air dalam bekas dia tu, saya letak link kehadiran dekat bahagian chat. Siapa yang masuk ni, so boleh klik link tu lah untuk kehadiran awak. Ya? Okey, sekarang saya sudah isi air lah. Sudah isi air, lepas tu ada lampu menyalakan. Saya sudah pasang saya punya power bank di sini. Saya sediakan kain lah supaya basah. Lepas tu kalau saya punya tangan dekat, itu air keluar. Gitu. Kalau saya tangan jauh, itu air tak keluar lah. Gitu. Kalau saya tekan lagi, air keluar. Gitu. So botol itu dalam tu sebenarnya kita pakai untuk isi itu apa itu hand sanitizer, alkohol lah. Jadi masa kita nak cuci tangan tu kita tekat je, dekat, lepas tu itu sanitizer akan keluar, kita boleh cuci tangan lah, dia boleh cuci tangan sudah. Gitu. Okay, gitulah. So itu breadboard dengan itu sensor kan, kita pakai double tap je lah, lekat di atas kita punya botol, lekat di atas je. Jadi kalau dekat dia akan berfungsi, itu air keluar lah. Begitu. Okay, begitu je. Siapa-siapa kalau ada soalan boleh tanyalah. Cara pasang tu yang penting apa? Yang penting kita ikut kita punya litar elektronik tu, litar tu. Penting ingat 1, 2, 3 baris 1, baris 2, baris ketiga. Yang penting ikut tu. Positif, negatif jangan salah. Lepas tu boleh pakai sudah. Gitu. Okay, so ada apa-apa soalan nak tanya ke murid-murid semua? Mana yang tak pasti ke, tak sure ke? Kalau ada Saya lah. nak tanya murid-murid, ada yang dah Yes. siap ke? Ada yang terus dapat ke murid-murid? Manalah tahu kod-kod terus dapat berjaya. Tapi ini memang kena, kalau dapat lah. Ui, siapa itu? Wow. Ismail. Ada? Bagus. Wow, hebatnya. Satu kali dapat. Wow, Syamila pun dapat. Syamila. Oh. Haziq. Haziq 2A. Haziq dapat dah. Bagus Haziq. Nanti boleh apalah. Boleh tunjuk tau. Saya cadangkan murid yang dapat ni ambil video sikit, kemudian boleh WhatsApp pada cikgu dia lah. Kalau Haziq 2A terus WhatsApp pada cikgu 2A, bukti yang awak dah berjaya. Sebab nak betul. Hantar memang tak dapat nak hantar kan, masing-masing kat rumah kan. Betul. Jadi rakam video sikit, hantar melalui WhatsApp kepada cikgu masing-masing sebagai bukti lah. Ya, sebab hari tu Puan Tan dia dah sebut, dia kata dia nak murid rakam buatlah, lepas tu tunjukkan hasil tu, supaya ada bukti lah dia berjaya lah. Gitu. Okay. Haziq tak apa, siapa lagi? Yang lain tu kalau tak apa tu tak apa, teruskan lagi, cuba lagi. Mungkin ada itu wire yang macam dia tak tersambung dengan bagus. Cuba cabut, lepas tu dipasang lagi balik. Itu je masalah dia. Okay, yang paling susah tu yang wire yang kecil-kecil je. Kalau kita boleh sambung, kita boleh masukkan dalam breadboard tu, memang okey lah, tidak masalah. Gitu. Okay, bagus. Ada yang sudah buat. Dah siap sebab wire sudah susah masuk. Betul. Wire tu memang susah masuk. Tapi cubalah pakai jarum ataupun jangka lukis lah untuk cucuk masuk dalam. Okay. Tapi apa tu? Kasih kuat je lah, tak apa. Jangan takut dia sakit. Entah juga dia sakit tu. Okey, lepas tu satu lagi. Tengok, kalau saya punya tu kan, tengok dia lepas pasang power bank, tiba-tiba itu lampu hilang kan. Sebab kadang-kadang tiba-tiba power bank tu dia akan mati sendiri tau. Kalau saya punya tu saya kena tekan dulu. Dia baru dia on balik lah. Kadang-kadang itu power bank punya masalah. So jangan ingat itu wire ada masalah lah. So kena cek juga power bank pun kadang-kadang ada masalah sikit. Kita kena manual pergi on balik. Gitu. Okay. Siap. Yes, Puan Lim. Boleh tanya, kalau saya katakan kita dah siap, lepas tu kita letak gam dekat atas, hot glue gun dekat atas wayar-wayar lubang-lubang tu, boleh ke? Untuk supaya dia punya wayar tak senang nak tanggal. Boleh. Sebab kalau orang buat yang batil pun sama. Dia tak mengganggu dia punya perjalanan litar. Betul.
Boleh. Kalau ada hot glue gun, kita lekat ya terus di atas itu. Tutupkan semua tu supaya dia tak tangga. Yes, betul. Boleh ya? Boleh. Sebab kita masukkan pun susah kan, takut dia tercabut. Kalau dia tercabut Ya. Tadi saya dah masuk, susah-susah saya masuk, lepas tu jatuh semua tangga. Itulah kalau boleh ada hot glue gun tu boleh juga. Bagus juga. Cadangan yang bagus. Okey. Saya hanya takut kalau dah letak hot glue gun, takut dia punya litar tu tak boleh jalan pula. Okey. Ya, betul. Okey. Boleh cubalah. Boleh. Boleh. Macam ni. Okey. Thank you, Chia. Okey. Jadi murid-murid lain cubalah. Kalau sudah dapat tu jangan lupa rakam video lah untuk lepas tu tunjuk sama cikgu-cikgu lah sebagai bukti. Sebab kalau yang boleh buat macam memang dapat buat memang berjaya kan. Jadi maksudnya kita boleh dapat TP kan, TP 6 kan kalau kita memang boleh hasilkan itu kerjakan. Begitu. So rakamlah sebagai bukti, tunjuk kepada cikgu. Begitu. Okey. So saya rasa itu je. Ada lagi soalan kah? Kalau tiada, kita punya sampai sini je lah kita punya untuk inilah projek ni sampai sini saja. Tiada. Okey, bagus. Haiba try ya. Haiba jangan tak try tau. Cikgu sudah kirim pergi rumah, jangan tak buat lah. Kehadiran jangan lupa. Tekan itu link yang cikgu bagi itu, tekan. Sebelum live nanti sila klik dulu link kehadiran tu ya. Saya tengok tadi ada sampai 40 lebih pelajar, bagus. Okey. Bagus. Okey, jangan lupa tekan tu link dulu baru keluar. Okey. So itu saja. Itu sajalah, saya stop record lah. Okey. Thank you everyone for joining.